forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Long Adam terhadap isu PAS bincang kerjasama empat negerinya dengan Singapura. Saya baca sedikit detail. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man memaklumkan pihaknya telah membincangkan kerjasama antara Singapura dengan negeri-negeri di bawah Pentadbiran Parti 2 dan Perikatan Nasional. Mari kita dengar respon daripada Datuk Long Adam. Di akhir kita akan komen macam biasa. Hari ini Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berjumpa dengan Menteri Pembangunan Singapura yang juga seorang ahli parti PAP. Sedangkan dulu PAS pernah mengeluarkan kenyataan bahawa DAP ni sepihak PAP. Dan kalau sokong DAP, negara kita akan menjadi macam Singapura. Kalau dulu mereka mengherdik DAP cukup dahsyat, malah mereka mengatakan bahawa DAP ni bak kata orang tu lahir daripada PAP. Macam-macam nak kata bahawa kita akan jadi macam Singapura dan sebagainya. Last kali mereka sujud di kaki Singapura. Itu sebabnya bila nak cakap tu berpada-pada kalau tak berpada-pada, last kali bila tak dapat bantuan daripada pusat, sekarang ni Singapura juga yang dicari. Jangan besok lusa Singapura ajak pergi serang Palestin, dia pun ikut sekarang bersama. Kita harap jangan sampai ke tahap macam tu lah. Okey, soalan lain? Okey. Cakap pasal PAS ni, dia punya penasihat SG4 tu. Oh, penasihat. Penasihat SG4 ni dia kata dia mengaku bersalah sewaktu dia jadi Perdana Menteri dulu, dia bermusuh dengan parti-parti negeri-negeri yang dikuasai oleh PAS, iaitu Kelantan dan Terengganu. So, maknanya dia mengesahkan apa yang kita cakap. Beliau antara yang paling lama menzalimi kerajaan negeri Kelantan dan negeri-negeri yang ditadbir oleh PAS. So, alhamdulillah kalau Mahathir dah mengakui. Kita harap dalam masa yang sama Mahathir juga mengakui bahawa dia telah membunuh Ibrahim Libya dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Dan kita nak dengar pula, adakah Haji Hadi masih mengesahkan bahawa Habib Ibrahim Libya mati syahid, ataupun kenyataan Mahathir itu lebih benar, iaitu Ibrahim Libya mati katak. So yang mana satu? Yang ini kita mohon pengesahan daripada Mahathir. Adakah beliau hari ini mengakui bahawa Ibrahim Libya mati syahid, ataupun beliau kekal konsisten dengan pandangan dia bahawa Ibrahim Libya mati katak? Dan kita juga nak tahu sama ada kenyataan yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin, iaitu PAS Parti Ajaran Sesat yang turut dicanangkan oleh Mahathir Mohamad, adakah beliau masih yakin bahawa PAS Parti Ajaran Sesat? Okey. Tok, soalan seterusnya ni ada soalan tentang Tok, dia nak tanya tentang isu kenaikan harga barang asas ni naik tu. Dan kebanyakan isu-isu ni terjadi disebabkan adanya kartel. Boleh ke kerajaan buat satu ops besar-besaran untuk kita hapuskan kartel-kartel itu? Dia sebenarnya operasi apa sekalipun kalau kerajaan nak buat, boleh buat, tak ada masalah. Contohnya hari ini kerja-kerja mencuri diesel masih berleluasa. Ada tempat-tempat tertentu dijadikan tempat simpanan diesel-diesel, yang mengumpulkan diesel-diesel bersubsidi. Maknanya duit rakyat Malaysia yang kerajaan agihkan, tuan-tuan, 87% saudara, subsidi minyak, subsidi yang kita berikan kepada rakyat pergi dalam bentuk subsidi diesel, petrol RON95, LPG dan juga elektrik. Banyak. Untuk bahan api ni je 50.8 bilion, tuan-tuan. Bukan satu jumlah yang kecil. Elektrik mungkin besar jugalah, 9.8 bilion. Tetapi untuk RON95, diesel dan LPG, tuan-tuan, 50.8 bilion. Bukan sikit, tuan-tuan. Total 60.6 bilion. Jadi saya minta lah kalau boleh kerajaan fikir balik. Fikir balik. Kalau dia nak buat penguatkuasaan dari segi nak mengekang pembelian diesel bersubsidi dan kemudian dijual kepada industri,
boleh buat, bukan kita tak boleh buat, kita pun boleh bantu kerajaan untuk kenal pasti kawasan-kawasan. Saya nak beritahu, mencuri subsidi diesel ini, diesel bersubsidi ni kira mencuri lah. Sebab sepatutnya diesel yang bersubsidi ni, kalau satu lori tu 80 liter ataupun 100 liter dia boleh isi, bukan susah sangat. Kalau kita tengok lori tu berhenti lebih daripada masa yang sepatutnya, kita dah tahulah bahawa lori-lori tersebut telah dimodify. Mereka boleh isi, contohnya kalau lepas pengisian, meter tu jelas menunjukkan dia boleh isi 200 liter. Itu pun bukti yang kukuh bahawa berlakunya pencurian diesel. Dan kemudian ada tempat-tempat tertentu digunakan oleh sindiket-sindiket ini untuk bak kata orang tu mengumpulkan diesel-diesel bersubsidi ni, kemudian dia jual kepada industri, kepada kontraktor dan sebagainya. So selagi kita subsidi, contohnya harga diesel sepatutnya RM3.87, kita jual dengan harga RM2.15. Setiap liter kita subsidi RM1.72. Selagi orang boleh isi minyak, isi diesel dan dapat subsidi, selagi itulah perniagaan mencuri ataupun membeli diesel bersubsidi dan menjual kepada industri dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran sebenar tidak akan berhenti. Jadi kena suka tak suka lah. It's not easy to decide on this, tapi kerajaan perlu hentikan subsidi pukal dan kemudian berikan bantuan kepada rakyat dalam bentuk bantuan tunai. Contohnya macam dulu kita bagi BRIM, sekarang dia dapat STR, sumbangan tunai ramah. Naikkan sumbangan tunai ramah dan jangan hanya bagi pada B40, bagikan sama kepada M40 sama. Cuma top 20 je. Top 20 pun kita tengok juga, kalau top 20 itu sekadar gaji dia baru 10,500, kalau sebelum Wabi Rafizi buat penarafan baru tahap kategori keuangan seseorang daripada sistem B40, M40 dan top 20 ni, nak ubah kepada apa dipanggil sebagai kaedah bantuan bersasar. Bukan. Klasifikasi baru. Kaedah tunai boleh guna. Betul. Sebelum ke tahap tu, maka buat masa ni the best way ialah bagi subsidi terus. Ada orang cakap tu berkenaan dengan curi diesel sama juga di sepadan-sepadan negara. Hari ini sepatutnya ialah kita boleh kuat-kuasakan, kita boleh suruh pegawai penguatkuasa tunggu di sepadan-sepadan negara, tengok warga Singapura beli tak minyak petrol kita RON95 yang bersubsidi ni, dekat sepadan Golok ke, dekat Bukit Kayu Hitam ke, adakah kereta Thailand mengisi minyak. Kita boleh buat macam tu, tapi sampai bila kita nak buat macam tu? Dan dia orang pun kena tahu kalau kita daripada masa ke semasa kita improvise kaedah untuk mengekang penyeludupan, mereka yang membuat kerja menyeludup ini juga dari masa ke semasa mereka juga dia punya kaedah dia menyeludup pun semakin sophisticated, semakin canggih, semakin banyak kaedah baru. Contohnya macam kalau kita terus menerus memberikan subsidi kepada nelayan, bukan semua subsidi itu nelayan nikmati untuk dia turun ke laut, kan? Ada juga penyalahgunaan subsidi nelayan ini. Jadi the best way you bagi terus direct tunai kepada nelayan supaya nelayan-nelayan ini tidak menyalahgunakan dan tidak ada pihak yang mencuri pula
subsidi disin nelayan ini dan kemudian menjualnya kepada industri. Okey, tentang komen saya lah. Sepatutnya orang cakap apa, negeri yang di bawah empat negeri ni sepatutnya dia orang cuba berbaik dengan Perdana Menteri PMA Anwar Ibrahim, cuba berbaik untuk mendapatkan kerjasama, untuk mendapatkan apa-apalah orang cakap federal dengan kerajaan pusat dan kerajaan negeri ni. So kena kurang-kurang lah duduk mengkritik, mengutuk PMA Anwar Ibrahim kepada pimpin-pimpin PAS ni. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kajian Perdana PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.